Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Baiklah murid-murid sekalian, hari ini kita akan teruskan kelas pendidikan kesihatan dan jasmani dalam tajuk Unit 5 Cergas dan Tegas. Unit 5 Cergas dan Tegas. Okey, murid-murid sekalian, hari ini kita teruskan lagi dengan pembelajaran kita pada sesi lepas ataupun pada minggu lepas berkaitan dengan tajuk cergas dan tegas. Dan pada minggu lepas kita berbincang tentang sifat ataupun pola tingkah laku asertif, dan murid-murid pun telah mengetahui berkaitan dengan pola tingkah laku asertif, agresif dan pasif. Hari ini kita pergi ke musterat seterusnya, iaitu berkaitan dengan tajuknya di atas, bicara hormat penampilan hebat. Okey, Ustaz fokuskan kepada yang di bawah ini. Di bawah ini iaitu kemahiran asertif verbal, kemahiran asertif bukan verbal. Okey, bagi kemahiran asertif verbal, yang pertama ialah ketepatan bahasa lisan. Ketepatan bahasa lisan. Kedua, rentak bicara. Ketiga, nada suara. Kemahiran asertif bukan verbal, iaitu yang pertama, hubungan mata. Posture. Posture ni maksudnya kedudukan badan. Ketiga, ekspresi wajah. Kalau senyum, senyum. Kalau sedih, sedih. Kalau gembira, gembira. Okay. Itu ialah verbal dan bukan verbal. Kalau kemahiran asertif verbal, ia berkaitan dengan mulut kita, verbal, bercakap. Disebut tentang ketepatan bahasa lisan, rentak bicara, nada suara. Kalau bukan verbal, disebut sebagai hubungan mata. Okay, ni, mata. Posture, kedudukan kita. Ketiga, ekspresi wajah. Senyum, sedih. Kalau sedih macam mana kan? Kalau gembira, happy. Kemahiran asertif bukan verbal. Okay, seterusnya, inilah contoh-contoh ciri-ciri orang asertif. Tengok dalam gambar ni. Yang pertama, dia kebolehan meluahkan perasaan. Tengok dia kata apa. Yang perempuan ni kata, sebenarnya saya suka awak. Yang lelaki kata, saya juga suka awak sebagai kawan. Tengok, kebolehan meluahkan perasaan. Kedua, kebolehan menyatakan pendapat secara terbuka. Yang ni semua verbal lah, bercakap kan, verbal. Kata contoh, ayuh kita anjurkan program bersama anak-anak yatim. Bagus tu, jadikan ini sebagai projek pengangkap. Saya kurang setuju lah. Elok rasanya kalau program ini melibatkan semua rakan kelas. Jadi dia ada pendapat yang berbeza-beza. Jadi inilah kemahiran asertif verbal yang bercakap. Yang ketiga, kebolehan mempertahankan hak individu. Juga hapuskan buli, mempertahankan hak-hak tertentu. Okey, seterusnya, murid asertif sekolah positif. Okey, jadi kalau murid asertif akan menyebabkan atau akan menghasilkan sekolah yang positif. Asas mengaplikasi kemahiran asertif, yang pertama, kenal pasti cara pengurusan emosi kita. Adakah kita jenis yang akan berhadapan untuk menyelesaikan masalah atau malu untuk menghadapinya? Kita ni orang yang macam mana? Berhadapan untuk menyelesaikan masalah ataupun malu? Malu untuk menghadapinya ataupun tidak mahu menghadapinya. Biasakan diri untuk menyatakan tidak dengan tertib tetapi berkesan. Kalau dia tidak setuju dengan sesuatu, dia berkata dengan tertib. Contohnya, saya merasakan pendapat awak kurang
tepat. Contoh kurang tepat. Dia tak marah terus, kau ni salah lah. Dia ada strategi dia ataupun style dia yang menyebabkan orang tidak rasa marah tapi boleh terima dengan keadaan tersebut. Ketiga, dengar pendapat orang lain. Yang keempat, yakin kepada kebolehan diri untuk melakukan perkara yang dikehendaki. Gunakan ungkapan seperti saya yakin, saya boleh, saya mampu. Pertimbangkan hak diri sendiri. Pada masa yang sama, terima hakikat bahawa orang lain juga mempunyai hak mereka sendiri. Elakkan daripada terlalu menekan diri. Perubahan tingkah laku memerlukan masa. Elakkan tingkah laku agresif. Kita tidak akan sentiasa dapat apa yang kita mahu. Tetapi perkara ini adalah biasa dalam kehidupan manusia. Jadi ini asas-asas mengaplikasi kemahiran asertif. Yang di atasnya asas membina kemahiran asertif. Okey. Jadi kalaulah kita dalam keadaan yang sebegini, asas mengaplikasi kemahiran asertif kita mampu untuk buat, maka akan melahirkan sekolah yang positif. Kamu pun positif. Jadi sekolah positif. Tak ada situasi pergaduhan antara murid, antara kamu dengan kawan-kawan. Sebab kalau pergaduhan tu di bawah pola tingkah laku agresif kan. Elakkan tingkah laku agresif. Kamu ada hak kamu, kita pun ada hak kita dan kita bertoleransi. Ini amat diperlukan dalam membentuk kemenjadian murid membentuk kamu semua murid-murid menjadi orang yang ada sifat yang baik, moral yang baik, nilai yang baik, iaitu pola tingkah laku asertif ni lah. Okey, ini belakang di latihan. Tengok gambar A dengan gambar B. Okey, nombor 2 ni tengok. Bagi setiap situasi berikut, bincangkan cara mengurus emosi menerusi aplikasi kemahiran asertif. Okey, yang pertama situasi. Sebagai pengawas yang menangani 2 orang murid yang datang lewat ke sekolah. Tanya aplikasi kemahiran asertif verbal. Aplikasi kemahiran asertif bukan verbal macam mana? Okey, kita tengok balik, rujuk balik. Kalau verbal berkaitan dengan mulut, bahasa lisan, rentak bicara, nada suara, hubungan mata, posture, ekspresi wajah. Okey. Sebagai pengawas yang menangani 2 orang murid yang datang lewat ke sekolah. Okey, contoh dia datang lewat ke sekolah, kemahiran verbalnya ialah kita menasihati. Menasihati. Kalau aplikasi kemahiran asertif bukan verbal, apa kita nak buat? Okey, mungkin kita boleh mainkan dengan kedudukan mata kita. Kita memandang dia dengan keadaan yang penuh kasih sayang. Kalau kawan kamu lah kan, kasih sayang, menasihati dia supaya jangan lewat. Kalau boleh, jangan lewat. Postur kedudukan kamu pun kena lebih tegap. Tunjukkan kamu ni seorang pengawas, lebih berani, jangan macam malu-malu. Okey. Contoh yang kedua. Sebagai murid yang berhadapan dengan guru disiplin kerana kesalahan yang kecil. Kamu berhadapan dengan guru disiplin. Apa aplikasi kemahiran asertif verbal yang kamu boleh lakukan? Yang pertama kita tengok balik. Kalau kita berhadapan, sebab kita dimarahi oleh guru besar. Pertama kita boleh menggunakan ketepatan bahasa lisan. Kita kata kalau minta maaf, saya mengakui kesilapan saya. Bukan dengan guru disiplin. Okey. Minta maaf. Kita dah salah, kita kena minta maaf. Itu ketepatan dia. Kalau aplikasi kemahiran asertif bukan verbal, postur badan. Kalau keadaan orang yang bersalah, dia akan rasa macam malu, tunduk sebab mengakui kesilapan kan. Tak salah pun. Kamu mengakui kesilapan tak salah. Kamu diri teguk, postur kedudukan badan, mata. Kalau biasanya kalau di Malaysia, kalau mata tu kalau boleh pandang bawah ataupun tengok sikit-sikit je. Biasanya kalau di luar negara, kalau dia pandang je tu betul juga. Tapi kalau di Malaysia, kalau pandang saja, macam murid tu macam agak tidak berapa beradab kan. Biasanya kalau di Malaysia ni budayanya kalau kena marah, tunduk je. Okey, tak ada masalah. Okey, tengok yang terakhir.
Sebagai anak yang ingin menyatakan hasrat untuk mendapatkan basikal bagi tujuan ke sekolah dan beriadah. Okey, dia nak basikal, minta ayah dia basikal, nak pergi sekolah dan beriadah kan. Okey, jadi apa aplikasi kemahiran asertif verbal? Yang pertama kita tengok ni lah. Balik, pertama, rentak bicara boleh, nada suara. Sikit nak, ayah, ayah, saya selalu lambat ke sekolah kan. Jadi kalau ada sebab jalan kaki, kalau ada basikal mungkin akan lebih laju sikit. Nada suara tu lembut. Dan juga rentak bicara tu, rentaknya pun slow. Nada suara lembut, rentak bicara tu tidak tergesa-gesa, tapi satu-satu slow-slow. Jadi akan menyebabkan ayah kita rasa, oh ya, yeah, anak aku ni macam bersedih, kesian dia kan. Jadi ayah pun mungkin akan bagi. Okay. Boleh gunakan juga skill ekspresi wajah. Buat muka sedih, hubungan mata, pandang mata ayah kita, pandang mata ibu kita kan. Poster tu kena duduk lah. Duduk cakap dengan ayah kena hormat, kena duduk. Kalau ayah duduk, duduk lah. Kalau ayah berdiri pun kita berdiri. Jangan kita kalau ayah duduk kita berdiri. Tak baik. Okey, itu ialah contoh latihan yang boleh kita gunakan, ataupun situasi-situasi ni kita boleh mengaplikasi kemahiran asertif verbal dan juga bukan verbal. Okey, untuk latihan Ustaz nak kamu buat surat ni, surat 2 ni lah. Surat 34, aktiviti 2 ni. Buat kotak ni dan cuba tuliskan aplikasi kemahiran asertif verbal dan bukan verbal dekat situ. Boleh ya? Okey, sampai situ dulu kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua yang telah tonton video Ustaz. Saya harapkan kamu tidak bosan belajar dengan Ustaz ya. Dan terutamanya berkaitan dengan pendidikan kesihatan dan pendidikan jasmani. Kalau kita boleh sekolah, tak ada COVID, insyaAllah kita akan melakukan aktiviti pendidikan jasmani di Padang. Lebih seronok kan. Tapi sebab keadaan tidak mengizinkan, jadi kita terpaksa menghadapi semua ini dengan redha dan bersyukur kepada Allah SWT. Sentiasa bersyukur. Jangan tidak bersyukur. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.